Kolej Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah terus mengurak langkah dalam melahirkan graduan yang berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerjaya. Jalinan kerjasama strategik bersama 10 pihak industri itu dijayakan menerusi majlis menandatangani Memorandum Persamaan MOU. Pengurus Besar Kedah, Isma Suhaimi Sharif berkata MOU itu juga bertujuan menggalakkan kerjasama dan manfaat yang bakal diperoleh pelajar Kolej Kedah serta pihak industri. Jadi kita sekarang tengah berusaha untuk bersama-sama dengan pemain industri supaya kita dapat keboleh pasaran pelajar kita itu meningkat daripada 95% kepada mungkin kita ambil 100%. Bila permintaan tinggi maka misi dan visi pihak Kedah berjaya. Jadi kita sekarang ni kita punya visi kita adalah untuk mensejahterakan masyarakat luar bandar. Dan kita kalau boleh kita nak semua 100% daripada pelajar-pelajar kita mendapat pekerjaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas perasmian Majlis Town Hall Alumni Kolej Kedah dan kerjasama strategik bersama industri tahun 2023 di Sungai Petani, Kedah. MOU tersebut disempurnakan pengarah Kolej Kedah, Cik Rizwan Muhammad Isa bersama 10 industri terpilih. Antaranya melibatkan syarikat Moderna Sdn Bhd dan Bernas Jaya Enterprise. Sebelum ini, Kolej Kedah pernah menjalinkan kerjasama strategik dengan 6 industri sejak 2021. Polis menembak mati penjenayah di Kendaki selepas berbalas tembakan di Sungai Lembu, Bukit Mertajam. Kejadian kira-kira jam 12.35 pagi itu melibatkan seorang lelaki bersenjata api yang terbabit kes samun, pecah rumah dan premis di Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Melaka. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Hau Kok Ching berkata pihak polis mendapati sebuah kenderaan jenis Proton X70 dalam keadaan mencurigakan dan mengarahkan suspek memberhentikan kenderaan terbabit. Namun lelaki itu terus memecut laju untuk melarikan diri dan dalam pada masa sama melepaskan tembakan ke arah polis. Telah mengacukan pistol ke arah pegawai D9 JSJ dan untuk mempertahan diri kita juga melepaskan tembakan ke atas penjenayah itu. Itu yang berlaku pada pagi ini. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi semakan yang telah dibuat, kenderaan ini telah menggunakan nombor plate yang palsu, yang pernah berlaku di SPU, dan kita pastikan penjenayah ini merupakan seorang penjenayah yang amat membahaya, memiliki senjata api dan telah kita semak selepas itu dia memakai senjata api semi-auto. Bercakap dalam sidang media di lokasi kejadian, siasatan mendapati lelaki berusia 44 tahun itu mempunyai 16 rekod lampau dan bergiat aktif melakukan jenayah samun secara solo. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Pulau Pinang berjaya merancakkan semula ekonomi pasca pandemik COVID-19 apabila merekodkan pertumbuhan sebanyak 13.1% pada tahun 2022 berbanding hanya 6.9% tahun sebelumnya. Saksikan laporan disediakan. Menurut Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yao, nilai keluaran dalam negara kasar KDNK merekodkan 112 bilion ringgit dengan disumbang besar dari sektor pembuatan sebanyak 48.3% daripada jumlah keseluruhan tersebut. Sekaligus mengekalkan pertumbuhan dua angka iaitu 15.9%. Dengan pencapaian itu, negeri Pulau Mutiara ini secara langsung meningkatkan sumbangan kepada ekonomi negara sebanyak 0.3% berbanding 7.1% tahun sebelum itu. Kemajuan yang diperoleh ini turut diperakui Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM apabila mengumumkan pertumbuhan ekonomi Pulau Pinang adalah yang paling tinggi. Untuk mengukuhkan lagi kedudukan ekonomi negeri, sektor pelancongan turut diberi perhatian. Menurut Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai, sektor itu dijangka terus berkembang kukuh dengan lebih banyak syarikat penerbangan mengumumkan pelancaran penerbangan secara terus ke negeri ini.
Langkah tersebut diyakini akan memberi impak positif kepada kedatangan pelancong. Ke arah itu, kerajaan negeri kini sedang berusaha keras untuk menghubungkan Pulau Pinang dengan bandar-bandar utama di dunia. Ini antaranya Abu Dhabi, Dubai, Doha, Chennai dan Shanghai. Bagi visi Penang 2030 pula, Ketua Menteri pada Jun lalu mengumumkan pelaksanaannya mencapai 47%. Ia melibatkan 210 projek. Kerajaan negeri terus komited memartabatkan Pulau Pinang di persada antarabangsa dengan cemerlang bagi memastikan visi Penang 2030 direalisasi. Alias Cik Rahim, RTM. Kecemerlangan pendidikan khususnya dalam kalangan asnaf dan keluarga kurang berkemampuan di Perlis jadi tumpuan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE. Selaras itu, lebih 30 program pendidikan dilaksana sejak FCOEE ditubuhkan pada September 2022. Ini termasuk pendidikan berkaitan pembangunan asnaf, simposium pendidikan eksklusif era digitalisasi SPEED dan program insan terpilih madani. Juga kita akan buat pusat ataupun unit kajian asnaf itu sendiri. Tak ada orang buat di Malaysia. Dan kita telah mulakan Ustaz pada tahun lepas penyelidikan, saya bagi 15 geran selamat RM7,000, telah ada proceeding yang peringkat antarabangsa dan juga peringkat lokal dan sebagainya. Jadi data-data kualiti itu digunakan di dalam kita merancang program-program supaya fokus kepada itu.